弟兄姐妹，早上好，平安。平安。首先，我要恭祝大家新年蒙恩。今天是华人春节第13天了，大家都过了春节了，应该很高兴吧？希望大家都有开心、喜乐心，带着感恩的心。好，我们提起精神来，举高举欢呼所敬拜的主耶稣基督。来吧，我们赞美神，唱这首歌，爱你到底。下雨却有你重担，耶稣我来敬拜你，疲惫的心在你里面重新得力，耶稣我来敬拜你，全心相信你的恩典和允许。我们进入祷告。
亲爱的天父，我们满心感谢你。今天是我们华人过春节第13天了，再过2天就过元宵节。我们感谢神，神已给我们健康、平安、和平度过，也今天给我们有机会来称颂你、高举你、赞美你、荣耀你的名。让我们在家里都能带着尊敬的心来参与今天晚上的聚会。我们向神感恩，用开心喜乐的心来敬拜你。主啊，求你给我们好体力、勇气、力量来面对每天的生活。我们每天都很需要你，求主不撇下我们，赦免我们一切的亏欠，让我们能成为一位懂得返回神的大爱，爱主更深，多读经，多祷告，不断的亲近神。主啊，今天有你2位仆人要传说或翻译的，都交在你手中。求神给他们聪明智慧，让他们所传说的能解释给我们清楚明白和蒙你的悦纳。也将把今早晨晚上的聚会从头到结束交在主的手中，求主掌权，荣耀主的名，奉主耶稣的名求，阿们。爱到底就是我们已做一位基督徒，我们一生的活着，抓紧爱我们的主，相信我们的主到底，也让我们的爱对我们的主不离不弃。因为主耶稣已先爱我们，他的爱不离不弃。我们献上这首歌，你的爱不离不弃。有一
当我们把一切放在祈祷中，主的爱不离不弃我们，主的爱不撇下我们，主的爱保护我们，主的爱拥抱我们，我们能体会到神的爱，看见神的爱。好，我们大声一起来唱这首歌《看见神的爱》。亲爱的弟兄姊妹们，你们好。Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian. 首先，让我向你们恭祝新年蒙恩。Pertama, biarlah saya ingin menyampaikan Kyonghi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 祝你身心灵健康。 Semoga hati dan jiwa dan rohnya sehat-sehat saja. 上帝常与你同在。 Penyertaan Tuhan senantiasa kepada saudara-saudara. 赐恩赐福于你。 Dan memberkati akan saudara-saudara. Amen. Amin. 好，现在我们要进入我们今天的信息。 Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan.
我们今天要思想的题目是超越一切的爱。 Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah kasih yang melampaui segalanya. 经文取自罗马书第5章第5到第11节。 Natsnya yang diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 5 hingga 11. 先用中文来念，然后用印尼文念。 Dibacakan terlebih dahulu dari bahasa Mandarin kemudian Indonesia. 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死是少有的，为人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他与神为乐。 Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 让我们低头祷告，仰望主的恩典。 Mari kita mengharapkan anugerah Tuhan, kita akan berdoa. 慈悲爱我们的天父上帝， Bapa yang di dalam surga yang mengasihi kami, 我们感谢赞美你的恩典， kami mau memuji kebesaran anugerah-Mu 因为你爱我们， karena Engkau mengasihi kami. 你让你的独生爱子为我们牺牲在十字架上， Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami di atas kayu salib. 为了叫一切相信他的 Supaya setiap orang yang percaya kepadanya 不至灭亡， tidak binasa, 反得永生。 melainkan memperoleh hidup. 主啊，我们感谢你， Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. 今天我们能够有机会来聆听你的话， Hari ini kami ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu. 恳求恩主恩膏你两位仆人， Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu, 使用你这两位卑微的仆人， pakai dan berkati kedua hamba-Mu yang hina dina, 好让他们所传讲的， agar apa yang mereka sampaikan yang 让 diterjemahkan, 众人能够明白， supaya setiap kami mengerti, 明白主你是何等的爱我们， kami dapat mengerti betapa Engkau mengasihi kami, 以至于我们要用爱来回应你， supaya Engkau menginginkan kami meresponi Engkau dengan kasih. 愿意把我们的生命摆上，让你使用， Kami juga direlakan untuk bisa memberikan hidup kami bagi Tuhan, 并献上我们一生的时间、才干和金钱来服侍你。 bahkan kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami, waktu kami, talenta kami dan juga uang kami. 父啊，我们感谢你， Tuhan, kami mau bersyukur. 我们如此祷告感恩，奉靠主耶稣基督的名， Demikianlah kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu Saudara, 你认为爱存在吗？ apakah kamu menganggap Allah itu eksis? Allah itu, kasih itu ada? 爱能不能感受得到？
Apakah kasih itu bisa dirasakan? 爱是借着行动可以感受到的。 Kasih sesungguhnya dapat dirasakan lewat tindakan. 爱是借着行动被证明它的存在。 Kasih itu dikarenakan perbuatan dapat membuktikan bahwa dia itu memang ada. 譬如说， Misalnya, 你在街头看见一个乞丐， misalnya engkau ketemu seorang pengemis di jalan raya, 你心中动了此心， hatimu tergerak oleh belas kasihan, 就拿一些钱给他， maka engkau akan memberikan uang kepadanya. 那位乞丐就会感受到你对他表达的爱。 Maka pengemis itu akan merasakan kasih yang engkau nyatakan kepadanya. 或者当你在金钱上有迫切需要的时候， Atau pada waktu engkau sedang mengalami kebutuhan yang mendesak, 教会有一位弟兄愿意拨出一笔款项帮助你。 di gereja itu ada seorang jemaat, dia ingin sekali ya memberikan bantuan berupa uang kepada Anda. 你就会感受到这位弟兄对你表达的爱。 Maka engkau akan merasakan kasih daripada saudara itu yang dinyatakan kepadamu. 所以爱是有行动的， Maka kasih itu ada actionnya. 爱是借着行动被证明它的存在。 Kasih dinyatakan dari perbuatan itu yang telah membuktikan adanya. 同样的，上帝的爱也是透过行动证明它的存在。 Sama, Allah juga mengasihi lewat perbuatannya yang membuktikannya. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan kepada kita, 神爱世人， Allah mengasihi manusia. 甚至将他的独生子赐给他们， Bahkan dia memberikan anaknya yang tunggal kepadanya. 叫一切信他的 Supaya setiap orang yang percaya 不至灭亡， tidak binasa, 反得永生。 melainkan beroleh hidup yang kekal. 圣经说， Alkitab berkata, 神是爱， Allah itu adalah kasih. 这意味着神的本体就是爱。 Ini membuktikan atau artinya pada hakikatnya itu ini adalah kasih daripada Allah. 圣经说， Alkitab berkata, 神是永远不改变的， Allah adalah Allah yang selamanya tidak berubah. 所以他的爱也是永不改变的。 Maka kasihnya juga selamanya tidak berubah. 神是永恒的， Allah itu adalah kekal. 所以他的爱也是永恒的。 Maka kasihnya juga kekal. 请问你心中有没有神这永不改变且永恒的爱呢？ Permisi tanya, apakah di hatimu memiliki kasih Allah yang tidak berubah, yang kekal itu? 在这个地上， Di dalam dunia ini 有人与人之间的爱， ada kasih di antara manusia dan manusia. 也有神与人之间的爱。 Juga ada kasih antara Allah dan manusia. 人与人之间的爱，因为罪被扭曲了。 Kasih di antara manusia dengan manusia dipelintirkan karena dosa. 人与人之间的爱，因为罪失去了它原有的本质。 Maka kasih di antara manusia itu hilang dikarenakan ada dosa. 唯有神的爱是依然纯洁， Hanya kasih daripada Allah itu adalah murni, 依然不变。 yang tidak pernah berubah. 神的爱是超越一切的爱。 Kasih Allah itu adalah yang melampaui segalanya. 得着神的爱，就等于得着最大的福分。 Kalau kita mendapatkan kasih daripada Allah sama dengan mendapatkan berkat yang begitu besar. 上帝如何爱我们呢？ Bagaimana Allah mengasihi kita? 上帝将他的独生子赐给我们。 Allah telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. 为什么上帝要将他的独生子赐给我们呢？ Mengapa Allah ingin memberikan anak tunggalnya kepada kita? 因为人犯罪要面临罪的死亡， Karena manusia telah berdosa sehingga dia harus menghadapi akan kematian kekal. 因为人犯罪要面临罪的后果。 Karena manusia berdosa maka ada akibat yang harus dia hadapi. 人因为罪要面临死亡。 Manusia karena dosa maka dia akan mengalami kematian. 圣经告诉我们，罪人要面临3种层面的死亡。
Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang yang berdosa itu akan mengalami 3 tingkat kematian. 第一， Yang pertama 灵性的死亡， yaitu kematian secara rohani. 人因为罪与神的生命隔绝。 Manusia dikarenakan berdosa maka dia terputus hidupnya dari Allah. 第二， Yang kedua, 身体的死亡， kematian dari tubuh. 人因为罪面临身体上的死亡。 Manusia karena berdosa dia mengalami kematian secara tubuh. 第三， Yang ketiga, 永远的死亡。 kematian yang kekal. 人身体死亡之后， Setelah kematian daripada tubuhnya manusia, 并非就什么都没有了。 bukan berarti apapun sudah tidak ada lagi. 罪人因自己的罪性和罪行， Manusia yang berdosa itu dikarenakan sifat dosanya dan perbuatan dosanya, 将要被审判。 maka dia akan dihakimin. 审判后 Setelah dia dihakimi, 会进入永远的死亡。 maka dia akan masuk di dalam kematian yang kekal. 永远的死亡是意味着永远与神相隔绝。 Kematian kekal itu adalah berarti dia akan terpisah daripada Allah selamanya. 结局就是永远在地狱里承受痛苦。 Akhirnya, akibatnya itu dia selamanya akan menderita di dalam neraka. 地狱是一个万分痛苦的地方。 Neraka itu adalah satu tempat yang sangat amat menderita. 圣经上说， Di dalam Alkitab berkata, 就算是把手砍下来、瘸腿、去掉一只眼进入永生，都比被丢在地狱里好。 andai kata tangan dipotong atau kaki dipotong satu dengan mata yang satu masuk ke dalam kehidupan kekal, itu akan lebih baik daripada dia dilemparkan ke neraka dengan anggota tubuh yang komplit. 在那里虫是不死的， Di sana ulat itu tidak mati, 火是不灭的， api juga tidak padam. 因为必用火当盐腌个人。 Karena dengan api itulah maka akan memisahkan manusia. 但上帝爱我们， Karena Allah mengasihi kita. 他不愿我们下地狱受永远的痛苦。 Allah tidak mau kita ini turun ke dalam neraka itu menghadapi penderitaan yang selamanya. 他为我们行动， Maka dia bertindak bagi kita. 他赐下他的独生子耶稣基督， Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 membuat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 可是耶稣基督必须要先为我们死， Namun Yesus Kristus itu harus terlebih dahulu mati untuk kita. 除去我们的罪， Dia menghapuskan dosa kita, 我们才可以得救。 maka kita baru dapat diselamatkan. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan kepada kita, 因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死是少有的，为人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。 karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 上帝把他的独生子赐给我们，是为了要替我们死。 Allah memberikan anak tunggalnya itu ialah karena dia mau mati bagi kita. 且死在十字架上。 Bahkan dia mati di atas kayu salib. 我们在怎样的光景下， Kita di dalam kondisi yang bagaimana, 基督为我们死呢？ Kristus itu mati bagi kita. 是在我们还做罪人的时候，他为我们死了。 Dikatakan adalah ketika kita masih menjadi orang berdosa.
神的爱就在此向我们显明了， Maka kasih Allah dinyatakan dari sini. 这就证明神爱我们罪人。 Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi kita manusia berdosa. 但他恨恶罪恶， Tapi dia benci kepada dosa. 犯罪的他必追讨。 Yang melakukan dosa, dia akan minta pembalasannya. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan kepada kita, 耶和华在他面前宣告说：耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到3、4代。 Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. 这里告诉我们， Di sini memberitahukan kepada kita, 上帝一方面爱我们罪人， di satu sisi Allah mengasihi kita adalah orang berdosa, 但另一方面却恨恶我们的罪。 tapi di sisi yang lain dia juga membenci dosa kita. 他虽然爱我们， Sekalipun dia mengasihi kita, 但他又不能不追讨我们的罪。 tapi dia tuh tidak menuntut balas daripada dosa yang kita lakukan. 他虽然是慈爱的神， Sekalipun dia adalah Allah yang bermurah hati, 但他也是圣洁公义的神。 tapi dia juga adalah Allah yang kudus. 他万不以有罪的为无罪， Dia tidak bisa menjadikan yang berdosa itu dengan tidak berdosa. 有罪的他必追讨， Yang berdosa tetap akan menuntut balas. 犯罪的必将受审判和责罚。 Yang berdosa dia akan menerima penghukuman. 圣经说， Alkitab berkata, 按着定命，人人都有一死，死后且有审判。 di dalam Alkitab berkata, seturut dengan manusia, setiap orang pasti ada satu kali mengalami kematian. Setelah mati akan menghadapi penghakiman. 神对罪的审判可不可怕呢？ Bagaimana penghakiman Allah terhadap dosa manusia? Ngeri nggak? 非常可怕。 Sangat mengerikan. 启示录告诉我们， Wahyu memberitahukan kepada kita, 我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再也无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命词。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是还交出其中的10人，死亡和阴间也交出其中的10人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在活湖里，这活湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在活湖里。 Wahyu di dalam 20 itu. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. 唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 罪人死后还要受审判。 Orang yang sudah mati akan menghadapi penghukuman. 进入第二次的死。 Ini akan memasuki kematian yang kedua. 这第二次的死也被称为永远的死。 Kematian yang kedua kali ini juga disebut kematian yang kekal. 罪人被丢入火湖里， Orang berdosa akan dilemparkan ke dalam lautan 并 api. 昼夜受痛苦， Siang malam dia akan mengalami 直到 penderitaan 永永远远。 sampai selama-lamanya. 但是上帝爱我们， Namun karena Allah mengasihi kita, 他不愿我们下地狱受永远的痛苦。 Dia tidak menginginkan kita turun ke dalam dunia orang mati itu untuk menderita. 他定义要把我们从罪恶和死亡里救出来。 Dia bermaksud untuk menyelamatkan kita dari kematian dosa untuk diselamatkannya. 因此，上帝在始祖亚当犯罪以后， Maka dari itu Allah pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 就为人类预备救恩。 Dia menyiapkan keselamatan bagi manusia. 为人类预备救赎的工作。 Dia menyiapkan satu karya keselamatan bagi manusia. 创世纪第3章21节说， Kejadian 3 ayat 21 berkata, 耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. 这里告诉我们，神用动物的皮子做衣服给亚当和他妻子穿。 Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menggunakan kulit binatang untuk memberikan kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian. 这里是意味着有一个无辜的生命被牺牲了。 Di sini memiliki makna ada satu nyawa yang tidak bersalah dikorbankan atau dibunuh. 有一个无辜的生命被杀了。 Yaitu ada satu nyawa yang tidak bersalah dibunuh. 上帝这行动是预表基督将要为人的罪而牺牲自己无辜的生命。 Ini juga mengibaratkan bahwa ada satu persiapan daripada Kristus yang mati, yang rela berkorban, mati juga menjadikan nyawa sendiri yang tidak berdosa itu harus berdosa, harus dibunuh. 基督将要被杀， Kristus akan dibunuh. 上帝要借着基督的死来拯救我们。 Allah melalui kematian Kristus itu untuk menyelamatkan kita. 创世纪第3章第15节说， Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 你的后裔指撒旦的使者。 Di sini keturunan daripada kamu itu ditunjukkan adalah kepada setan. 女人的后裔指神的使者。 Kalau keturunan dari perempuan ditunjukkan adalah kepada Allah. 女人的后裔要借着死击败撒旦的后裔。
Keturunan daripada perempuan ini melalui kematian akan mematahkan segala perbuatan iblis. 这是预言基督将要借着在十字架上的死败坏那掌死权的魔鬼。 Ini menubuatkan bahwa Kristus nanti akan melalui kematian di atas kayu salib untuk mematahkan atau mematikan setan yang mau berkuasa. 把我们从罪和死的权势中救出来。 Membuat kita daripada dosa dan kematian maut itu diselamatkannya. 这也是圣经中最早期的福音宣告。 Ini juga adalah satu deklarasi Injil yang paling pagi yang terjadi. 福音不仅仅是好消息， Injil itu bukan saja kabar baik. 福音也是上帝借着基督的死和复活拯救人的行动。 Injil juga merupakan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan manusia. Itu adalah satu perbuatan daripada Allah. 上帝为什么让他的独生子为我们死呢？ Mengapa Allah membiarkan anaknya yang tunggal itu mati bagi kita? 因为人不能自救， Karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. 也没有任何的圣贤能使人脱离罪恶的审判。 Juga manusia tidak bisa ada budi luhur apapun sehingga membuat dia lepas daripada hukuman dosa. 唯有上帝的儿子耶稣基督， Hanya anak Allah yang tunggal yaitu Yesus Kristus. 他是上帝无罪的羔羊， Dia adalah domba yang tidak berdosa daripada Allah. 所以他必能除去我们的罪。 Maka hanya dialah yang dapat menghapuskan dosa kita. 但他必须被杀， Namun dia harus terbunuh 流 terlebih dahulu. 流出他的宝血， Mengalirkan darahnya yang 我们的 kudus. 罪才能得着赦免。 Maka dosa kita baru bisa mendapatkan keselamatan dan pengampunan. 圣经说，若不流血，罪就不得赦免了。 Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 在旧约的律法时代， Pada waktu Taurat di zaman perjanjian lama, 上帝借着大祭司一年一度代表神的百姓，将动物的血带入至圣所，献给神为赎罪祭。 Allah melalui imam besar yang satu kali 1 tahun dia mewakili umat membawa hewan persembahan yang dimana darahnya diambil untuk masuk ke tempat maha kudus, dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penyelamatan. 而在新约的恩典时代， Di waktu zaman anugerah yaitu di PB, 基督为我们献上自己的血给神为赎罪祭。 Kristus telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk menjadikan korban penebusan dosa bagi kita. 一次献上为永远的赎罪祭。 Satu kali dia mempersembahkan selamanya akan menjadi korban keselamatan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 基督的死是因为我们的罪而死， kematian Kristus dikarenakan dosa kita. 是因为我们的罪把基督钉死在十字架上。 Dikarenakan dosa kita yang membawa Kristus harus dipantek di kayu salib. 基督还未降生之前， Sebelum Kristus dilahirkan, 上帝借着先知预言说， Allah sudah terlebih dahulu melalui nabi dia menubuatkan 将来基督要为他的百姓受苦受害。 pada yang akan datang Kristus itu harus menderita dan mati demi umat manusia. 他诚然担当我们的忧患， Dia telah menanggung segala penderitaan manusia. 背负我们的痛苦， Dia juga telah memikul akan kesakitan manusia. 我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。 Kita malahan berpikir
karena itu adalah tulah. 那知他为我们的过犯受害， Tetapi karena kitalah, makanya dia menderita. 为我们的罪孽压伤， Maka dia tersakiti oleh karena dosa kita. 因他受的刑罚，我们得平安。 Dikarenakan dengan hukuman buat dia, kita mendapatkan kedamaian. 因他受的鞭伤，我们得医治。 Dikarenakan luka yang terjadi di tubuhnya itu, kita mendapatkan penyembuhan. 我们都如羊走迷， Kita ini ibarat domba yang tersesat. 个人偏行己路。 Masing-masing mencari jalannya sendiri. 耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。 Allah Yahweh itu membuat dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan ke atas tubuhnya. 一天，有一位做父亲的和他的独生儿子到郊外游玩。 Ada satu hari, ada seorang ayah membawa anak tunggalnya untuk jalan-jalan. 到了黄昏时刻， Sampai waktu sore, 他们迷失了方向。 mereka tersesat. 于是他和儿子因为迷路，走入一间森林。 Karena mereka pada waktu sore hari itu berjalan dengan dekat hutan. 他和他的儿子因为迷路，走入一间森林。 Karena mereka tersesat, akhirnya mereka masuk ke dalam hutan. 在那儿遇上了当地吃人肉的土族。 Mereka masuk ke daerah orang-orang yang kanibal, yang makan manusia. 后来他们被捉拿， Akhirnya mereka ditangkap. 要把他们当中一个献上为祭物给他们土族人的神。 Mereka mau ambil salah seorang untuk dijadikan korban bagi dewa-dewa orang kanibal itu. 但是做父亲的可以做出一个选择， Tapi sebagai seorang ayah, dia seharusnya bisa menentukan pilihan. 选择将自己献上被杀呢，还是他的儿子献上被杀？ Apakah dia memilih untuk menyerahkan dirinya atau menyerahkan diri anaknya itu dijadikan korban dewa? 结果父亲选择让自己被杀， Akhirnya si ayah ini memilih untuk dirinya sendiri itu dibunuh. 不让他的独生儿子被杀。 Dia tidak menginginkan anak tunggalnya itu dibunuh. 假如那位父亲是你的话， Kalau si ayah itu adalah engkau, 你会做出怎么样的选择呢？ apakah yang akan engkau pilih? 你会让你的独生儿子献上被杀呢， 还是你自己献上被杀？ Apa engkau akan membiarkan anak tunggalmu yang dibunuh atau engkau sendiri yang memberikan dirimu untuk dibunuh? 上帝为了拯救我们， Allah karena mau menyelamatkan kita, 他将自己的独生儿子为我们献上为祭物。 Dia menyerahkan, mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai korban. 被人挂在木头上， Digantung di atas kayu salib, 被人钉十字架。 dipantek di atas kayu salib. 圣经说， Alkitab berkata, 耶和华却定义将他压伤， terus 使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭， Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 这里很清楚告诉我们， Di sini jelas sekali memberitahukan kepada kita, 上帝叫他的儿子耶稣基督为我们献上自己为赎罪祭。 Allah telah menjadikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk dijadikan korban penebusan. 上帝定义为了我们，把他的独生儿子耶稣基督钉在十字架上。 Allah sengaja membuat Yesus Kristus dipantek di atas kayu salib itu dikarenakan kita. 这里给我们看见， Di sini memberitahukan kepada kita, 上帝对我们的爱，
kasih daripada Allah kepada kita. 是何等伟大的爱！ Itu adalah kasih yang begitu agung. 这爱是超越了我们人所能测度的爱。 Kasihnya itu telah melampaui segala sesuatu yang dapat kita pikirkan. 而且这爱已经浇灌在每一个信徒的心里。 Bahkan kasih yang demikian itu telah dicurahkan ke atas diri setiap orang percaya. 罗马书第5章第5节下半节告诉我们， Roma pasal 5 ayat 5 bagian bawah memberitahukan kepada kita, 因为神借着赐给我们的圣灵，把他的爱浇灌在我们心里。 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. 感谢上帝！ Puji syukur kepada Tuhan. 什么时候神将他的爱浇灌在我们心里呢？ Pada waktu kapan Allah mencurahkan kasih-Nya ke atas diri kita? 那就是当我们相信他的儿子耶稣基督， Yaitu pada waktu kita percaya kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. 并且接受他成为我们的救主和生命的主。 Bahkan menerima Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 那时刻，上帝的爱就浇灌在你和我的心里。 Maka pada saat itulah kasih Allah itu dicurahkan di atas diri engkau dan saya. 感谢上帝！ Puji Tuhan. 耶稣在世上的时候， Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, 曾经向门徒预言说， Dia pernah bernubuat berkata kepada murid-muridnya, 他必须上耶路撒冷去， Dia harus pergi ke Yerusalem, 受长老、祭司长、文士许多的苦， harus menghadapi banyak sekali penderitaan daripada imam-imam, daripada ahli Taurat. 并且被杀， Kemudian dia akan dibunuh. 第3日复活。 Pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. 耶稣受难之前，他也明明的知道， Sebelum Yesus mengalami penderitaan, dia sudah sangat jelas. 他所拣选的门徒中， Di tengah-tengah murid yang dipilihnya, 有的会不认他， ada yang tidak mau mengenal dia, 有的会出卖他， ada yang mau mengkhianati dia. 他将被自己的同胞拒绝， Dia akan ditolak oleh saudara-saudaranya. 被宗教领袖诬告， Dia juga akan dihina sama pemimpin agama. 他将被鞭打、 Dia akan dicambuk, 侮辱、 dia akan dipermalukan, 嘲笑， dia akan diketawain 向他吐唾沫， dan juga meludahinya. 被诽谤、 Dia difitnah, 被亵渎。 dia juga akan dihina. 一个荆棘冠冕戴在他头上， Ada sebuah mahkota duri ditaruh di atas 一 kepalanya. 个沉重的十字架担在他的肩膀上， Ada sebuah kayu salib yang sangat berat itu dipikulkan di atas pundaknya. 逼他背到各个他山上去受刑。 Dipaksanya dia untuk memikul salib itu hingga ke bukit Golgota. 最后， Akhirnya 他的双手和双脚被钉在他所背的石架上， kedua tangan dan kedua kakinya dipantekkan di atas kayu salib yang dia pikul. 并且赤身裸体的被挂在十字架上。 Dan dia juga dilepaskan jubahnya digantung di atas kayu salib. 他的门徒将抛弃他， Murid-muridnya akan meninggalkan dia. 甚至父神也要离弃他。 Bahkan Allah Bapa juga meninggalkannya. 耶稣在这一切苦难发生之前，就清楚的知道了。 Semua yang bakal terjadi, Yesus sudah tahu sebelum hal ini terjadi. 现在我们的问题是， Sekarang pertanyaan kita adalah, 如果耶稣知道这一切的苦难会发生在他身上， jikalau sebelumnya Yesus sudah tahu segala penderita itu akan terjadi di atas dirinya, 为什么他愿意经历这一切呢？ mengapa dia mau mengalami semuanya ini?
除了是因为他愿意顺服天父的旨意， Selain kalau dia dikatakan dia mau mentaati kehendak daripada Bapaknya, 也因为他爱我们罪人， juga karena dia mengasihi kita orang manusia. 他对我们的爱超越了他自己所受的痛苦。 Kasihnya kepada kita itu telah melampaui apa yang menjadi penderitaan bagi dia. 使徒保罗为众圣徒祈祷说： Rasul Paulus pernah berdoa dan berdoa bagi jemaatnya dan berkata, 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满了你们。 Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 弟兄姊妹， Saudara-saudara 十 sekalian, 字架的爱是牺牲的爱， kasih yang ada di atas kayu salib adalah kasih yang berkorban. 十字架的爱是超越一切的爱。 Kasih salib adalah kasih yang melampaui segalanya. 若不是耶稣基督为我们钉死十字架， Jikalau bukan karena Kristus mati dipantaikan di atas kayu salib, 我们必死在罪中， maka kita akan mati di dalam dosa. 我们必灭在地狱里， Kita akan dilemparkan ke dalam neraka. 受末日终极的审判和责罚。 Kita akan menghadapi penghukuman pada hari yang akan datang. 但感谢上帝， Tapi puji Tuhan, 基督已经在十字架上代替我们担当了罪的审判和责罚。 Kristus di atas kayu salib telah menggantikan kita menanggung semua dosa yang harusnya menjadi bagian kita. 耶稣基督在地上所受的苦难， Penderitaan Yesus Kristus ketika di dunia, 被定罪， dia dihukum 被责 dosa, 罚， dia juga dihukum, 被弃绝， dia ditolak, 被咒诅， dia dikutuk, 被钉死十字架。 dia dipantek di kayu salib. 这一切的一切， Semuanya ini 都是为了我们。 adalah dikarenakan kita. 上帝定义让他的独生爱子代替我们受审判和受责罚。 Allah sengaja telah memberikan anaknya yang sangat dia kasihi, yang satu-satunya, telah menjadikan hukuman bagi kita, telah digantikannya bagi kita. 这是意味着上帝预先在他的独生子身上施了他对我们在末日来临时的审判和责罚。 Ini adalah arti daripada Allah terlebih dahulu dia telah membuat atau menjadikan anaknya yang tunggal itu menjalankan apa yang di kemudian hari yang akan datang sebagai hukuman yang harus kita terima. 叫一切相信他儿子耶稣基督的， Membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus 可以免去末日的审判和责罚。 dapat menghindarkan hukuman dan penghakiman pada akhir zaman. 也因此 Dan juga 使我们可以摆脱在地狱里的永刑。 juga dapat membuat kita terlepas daripada hukuman yang ada di dalam neraka. 耶稣基督为我们受害之后， Setelah Kristus menderita karena kita, 第三天，上帝叫他从死人中复活。 pada hari yang ketiga Allah membuat dia bangkit daripada orang mati. 耶稣基督的复活证明他的死不是为自己的罪而死， Kematian atau kebangkitan daripada Kristus membuktikan bahwa kematiannya itu bukan karena dosa dari diri sendiri. 因为他本身没有罪， Karena pada hakikatnya
Kristus tidak ada dosa. 他死是为了我们的罪而死， Dia mati semata-mata adalah karena dosa kita. 叫我们因信基督上帝的儿子而得生命。 Agar kita yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, kita memperoleh hidup. 得与上帝和好。 Kita juga bisa berdamai dengan Allah. 罗马书第5章第10节说： Surat Roma 5 ayat 10 berkata, 因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。 sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 圣经说， Alkitab berkata, 耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。 dikatakan Kristus dia bangkit adalah karena supaya kita bisa dibenarkan. 我们不但因信称义， Kita bukan saja dibenarkan karena iman, 并且得以在基督再来的时候复活。 bahkan kita akan memperoleh kebangkitan pada waktu Kristus datang kembali. 感谢上帝！ Puji Tuhan. 耶稣说 Yesus：“ berkata, 复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。 Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. ” 由此可见， Ya, oleh karena itu, 上帝赐给我们的救恩是完整性的。 keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang bersifat sempurna. 他不仅叫我们的灵魂得救， Dia bukan saja membuat roh kita diselamatkan, 也要叫我们的身体复活。 dia juga akan membuat tubuh kita dibangkitkan. 当主再来的时候， Pada waktu Kristus datang kembali, 凡在基督里死了的人必将复活。 setiap orang yang matinya di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. 所谓复活是身体的复活， Di sini dikatakan yang dibangkitkan itu adalah menyinggung tentang tubuhnya. 这复活的身体是像基督复活的身体一样。 Dan tubuh kebangkitan ini yang digambarkan itu adalah seperti tubuhnya Kristus 是 pada waktu bangkit, 是荣耀的身体， yaitu tubuh kemuliaan. 是不再朽坏的身体。 Itu adalah tubuh yang tidak rusak lagi. 圣徒在天国里将与基督同在。 Orang-orang percaya itu ada di surga bersama dengan Kristus 直到永永远远。 sampai selama-lamanya. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudara yang kekasih, 上帝如此地爱我们， demikianlah Allah mengasihi kita. 我们要如何回应他的爱呢？ Bagaimana kita harus bisa meresponi kasihnya yang demikian. 使徒保罗深深地体会到上帝通过基督耶稣向他显明的爱。 Rasul Paulus dia sangat bisa memahami akan kasih daripada Tuhan lewat apa yang diberikan oleh Kristus. 使徒保罗怎么样回应这爱呢？ Bagaimana Rasul Paulus meresponi kasih ini? 使徒保罗说， Rasul Paulus berkata, 原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了。 并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 今天盼望我们每一位已经认识上帝这超越一切的爱。 Hari ini kami berharap supaya setiap orang yang sudah mengenal
kasih daripada Allah yang melampaui segala sesuatu, 并且相信耶稣基督为救主的弟兄姊妹们， dan juga bagi saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, 都能像使徒保罗一样回应这爱。 dapat seperti Rasul Paulus yang meresponi kasih yang demikian. 如今我活着， Dikatakan sekarang aku hidup, 不再为自己活， aku tidak lagi hidup bagi diri sendiri, 乃为替我死而复活的主活。 melainkan yaitu aku mau hidup bagi Allah yang sudah mati dan juga yang sudah bangkit itu. 并且把生命摆上给主使用， Bahkan mempersembahkan hidupnya itu untuk Tuhan pakai. 愿意委身献上我们的时间、 Biarlah 才干以及金钱为福音而活。 Berkomitmen, rela berkomitmen untuk mempersembahkan waktu, untuk mempersembahkan talenta dan juga dana untuk mengabarkan Injil. 做福音的出口， Agar kita dipakai menjadi pengabar Injil, 为主做见证， bersaksi bagi Tuhan, 服侍教会， melayani di gereja 直到基督再来的日子。 sampai hari kedatangan Kristus kembali kedua kali. 阿门。 Amin. 让我们一同 Mari kita 祷告。 berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. 感谢你对我们的大爱。 Kami mau bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa. 你因为爱我们， Dikarenakan Engkau mengasihi kami, 你不愿意看见我们灭在地狱里， Engkau tidak mau melihat kami mati binasa di neraka, 受永远的痛苦， menghadapi penderitaan kekal. 你就差遣了你的独生爱子为我们钉死在十字架上。 Maka Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib. 在这个地上没有任何的爱比你的爱更大。 Di dalam dunia ini tidak lagi ada satu kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. 你的爱是牺牲的爱， Kasih-Mu adalah kasih yang berkorban. 你的爱是超越一切的爱。 Kasih-Mu adalah kasih yang melampaui segala sesuatu. 主啊，教导我们如何去回应你对我们的大爱。 Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami tahu bagaimana untuk meresponi kasih-Mu itu. 你既然这样爱我们， Sekalipun ya Tuhan Engkau begitu mengasihi kami, 我们也要去回应你对我们的爱。 kami juga sudah seharusnya meresponi kasih-Mu itu. 我们愿意摆上我们的生命让你使用， Kami mau ya Tuhan mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan pakai. 我们愿意委身献上我们自己的时间、才干和金钱来服侍你。 Kami mau ya Tuhan berkomitmen di dalam menyiapkan waktu kami, di dalam keuangan kami dan juga talenta kami. 让我们能够成为福音的出口， Supaya kami boleh menjadi pemberita Injil, 为主做见证， bersaksi bagi Tuhan, 带领人来认识基督，来信靠基督。 membawa orang untuk datang percaya dan mengandalkan Kristus. 主啊，我们感谢你， Tuhan, kami mau bersyukur. 我们如此祷告感恩，是奉靠耶稣基督得胜的名求。 Demikianlah Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神赐福你们。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 谢谢杨尚年牧师的正道，蔡玉长传道的翻译，愿神赐福你们的侍奉。接下来我们要唱这首歌《主恩典》。主恩丰富奇妙。
谢神带领我们今天晚上的聚会到这里结束。愿上帝赐福大家，以马内利，祝福你们新年蒙恩。主耶稣祝福大家健康、力量、平安。阿门。拜拜。